Dalam Dewan Perdagangan Islam Malaysia ini dianjurkan menerusi konsep berjihad, menerusi bisnes. Kenapa berjihad? Sebab hari ini kita ketinggalan jauh dan banyak umat Islam rata-rata dizalimi, dianiaya di tempat-tempat lain oleh kerana kelemahan ekonomi dan oleh kerana kemiskinan mereka. Jadi di Malaysia syukur Alhamdulillah kita antara umat Islam dan negara Islam yang paling maju ke depan. Jadi kita kena bawa lagi ke tahap yang lebih tinggi. Satu hari nanti dengan tujuan boleh dapat membantu juga umat Islam lain. Yang paling penting hari ini kita kena kaji kelemahan kita. Kenapa kita begitu lemah? Antaranya tak ramai, saya sebutkan tadi, tak ramai yang berminat dalam bisnes, walaupun Islam kata 9/10 semua kita bisnes. Kenapa tak ramai yang masuk bisnes? Sebab ada yang mendapati bisnes ni takut. Dia takut bisnes ni, ada yang menyifatkan bisnes sebagai mungkin duniawi apabila memburu harta kekayaan misalnya. Jadi satu cara untuk mengatasinya ialah dengan kita memperjuangkan bisnes itu sebagai untuk manfaat besar bangsa, agama dan negara, ya. Dan satu yang paling hebat pada saya ialah kalau kita dapat kaitkan bisnes dengan perjuangan untuk mengatasi kelemahan ekonomi tadi. Jadi jihad bisnes itu penting, dan rakan jihad bisnes juga tadi seperti yang Farouk sebutkan, ini sangat penting sebab kalau kita nak berjaya dalam bisnes, kita tak boleh berniaga, berusaha nafsi-nafsi. Boleh, tapi payah nak berjaya. Bila gagal nanti tak ada orang nak membantu, mudah tewas. Seorang-seorang ya, seorang-seorang dan mudah give up, dia menyerah kalah dan sebagainya. Jadi kalau dia berpakat, kita tahu Islam pun menganjurkan begitu. Kita sebenarnya umat jamaah dalam bisnes sokong menyokong antara satu sama lain. Misalnya kalau kita tak ada modal, kalau kita himpun ramai-ramai sokong menyokong antara satu sama lain, kecil-kecilan tu pun bila dihimpun jadi besar. Ya, sedikit-sedikit pun boleh jadi bukit akhirnya. Maknanya orang yang berjihad dalam bisnes dia tak boleh berjahat menerusi bisnes, ya. Segala pantang larang yang haram, yang apa semua tak boleh itu kan, dan dia mesti memegang kepada amanah dan memegang pada janji. Hari ini ramai usahawan Melayu, peniaga-peniaga dilupakan hal-hal ini, ya. Dia tidak amanah, dia pecah amanah dan dia tidak memegang kuat pada janji. Walhal hadis Rasulullah jelas menyatakan, sallallahu alaihi wasallam jelas menyatakan, la imana liman amanat Allah wala dina liman ahdalah, ya, iaitu tidak beriman orang yang tidak amanah dan tidak beragama orang yang tidak berpegang pada janji. Jadi ini kalau kita jadikan landasan ukhuwah dalam bisnes ni, persahabatan dalam bisnes tu, ya, maka dia adalah satu landasan yang amat kukuh. Dan kalau kita perhatikan orang Cina misalnya, ya, dia jauh ke depan, ya, kita harus belajar daripada cara-cara mereka berniaga. Antara kekuatan mereka ialah dia ada persepakatan, persatuan dia ada kongsi dia ada, maknanya dia dah ada jaringan dia. Jadi kita perlu juga bina badan seperti itu, tapi sebelum kita dapat bina perkongsian dia seperti jaringan yang kukuh, kena ada landasannya yang kukuh. Dalam erti kata bahawa di kalangan orang Cina, saya ambil satu contoh. Ada pepatah yang orang Cina pegang sangat kuat, ya. Setiap kali minum air jangan lupakan sumbernya. Jadi maknanya dia mudah berpakat kalau dia pegang daripada prinsip itu. Maknanya, ya, kalau kita orang menolong kita, itu kita tahulah maknanya sumber itu datang daripada dia. Untuk membantu, usahawan juga memainkan peranan yang paling utama. Dia tak boleh misalnya lupa diri, dia lupa, ya, tidak berterima kasih, tidak mengenang budi dan jasa orang yang menolong, ya. Dan fundamental yang paling teras pada segala-galanya ialah amanah dan berpegang kuat pada janji. Jadi kita kena ubah ini semua. Sikap kita terhadap usahawan kena ubah, tapi paling penting usahawan sendiri pertama-tamanya kena ubah sikap dia, pandangan dia. Pegang kuat kepada Islam yang menyatakan sebaik-baik manusia ialah manusia yang bawa sebanyak-banyak manfaat kepada orang lain. Usahawan dengan hal demikian, peniaga, ahli bisnes sebaik-baik daripada kalangan mereka yang membawa sebanyak-banyak manfaat kepada pengguna, kepada pelanggan, kepada juga usahawan lain, membantu dan juga kepada masyarakat besar, bangsa, agama dan negara. Itu dalam konteks itulah kita jadikan gagasan jihad bisnes itu sebagai asas, supaya kalau kita berjihad, maknanya insya-Allah kita pegang kepada segala prinsip yang dianjurkan oleh Islam untuk berjaya. Masa depan umat Islam, kalau kita nak berjaya betul-betul, kita kena bagi kita kena menjadi umat yang memberi, bukan umat yang diminta, iaitu umat yang tangannya di atas, seperti yang saya sebutkan tadi, ya, konsep memberi. Dan dalam bahasa Inggeris, perhatikan, tangan yang memberi ini ialah tangan yang di atas, dipanggil the upper hand. The upper hand maknanya kita akan insya-Allah kalau berjaya menjadi upper hand, kita berjaya menguasai ekonomi dan melalui bisnes. Dan ini yang kita harapkan daripada program ini, supaya umat Islam nanti seluruhnya bermula di Malaysia bangkit
Dan mudah-mudahan seperti yang tadi sebutkan tadi, kita juga dapat pergi ke peringkat global hingga dapat membantu umat Islam lain. Tapi kena di Malaysia ni sendiri kita ketengahkan wira-wira dalam bidang bisnes ni yang hebat, yang benar-benar jago-jago perniagaan bisnes semua supaya sampai ke peringkat antarabangsa, insya-Allah. Tapi apa pun yang paling penting, satu lagi yang saya nak sebut yang juga tidak kurang penting. Bisnes ni ada kemungkinan akan menghadapi kegagalan juga. Sebab statistiknya menunjukkan di Amerika sekalipun bisnes kita kalau nak-naknya yang memulakan bisnes, biasanya 4 daripada tiap-tiap 5 bisnes akan gagal dalam tempoh 5 tahun pertama. Jadi jaringan ni dapat membantu. Maknanya kalau kita gagal pun, soalnya bukan terus kita give up bisnes, terus kita mengalah dan sebagainya, tapi bagaimana kita dapat bangun kembali, bangkit kembali. Dan ini juga peranan yang sangat penting jaringan. Sebab dia dapat mempercepatkan proses kita mengembalikan semangat kita dapat naik semula, dan macam mana nak cepatkan bina semula bisnes. Jadi ini asam garam bisnes perniagaan. Tak ada jalan mudah. Tak ada jalan mudah, tapi apabila kita menghadapi kegagalan, kita nak akan semangat kuat supaya kita dapat bangkit semula. Itu sebab kita kaitkan dalam Dewan Perdagangan Islam Malaysia dengan konsep dan falsafah jihad bisnes. Kalau jihad tu maknanya struggle betul-betul, benar-benar berusaha gigih, pegang genggam bara api sampai jadi arang dan sebagainya. Jadi segala apa yang kita diuji akan sentiasa dicabar dan sebagainya, kita dapat atasinya supaya bangkit semula. Sebab pada akhirnya jihad ni sebenarnya kita semua sedia maklum menjanjikan kemenangan pada akhirnya. Kalau tidak di sini, insya-Allah di akhirat tapi dia akan memberi semangat dan berlandaskan jihad, amanah tadi, menepati janji, insya-Allah kita akan dapat membina ukhuwah, persahabatan dan tali ikatan yang sangat hebat. Sebab kalau kita bertindak sendiri-sendiri, sampai bila kita tak menang. Tapi kalau dalam satu jaringan, satu ikatan, berpegang kepada tali Allah, saya yakin insya-Allah kita akan dapat bangkit sehingga ke peringkat global sekalipun. Inilah, mungkin makan 100-100,000 tahun tak kira, kita mulakan sekarang untuk kembalikan umat Islam jadi khalifah di muka bumi, bermula dalam bidang ekonomi dan bisnes, insya-Allah. Allahu akbar.